Assalamualaikum, salam sejahtera saudara, anda sedang menyaksikan langsung dari Parlimen bersama saya Endi Reza Rohadian. Seperti biasa, Dewan Rakyat setiap Selasa, setiap Khamis juga akan dimulakan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan menteri atau MQT. Ada 3 soalan seperti biasa akan dibangkitkan pada sesi pertanyaan-pertanyaan menteri. Hari ini soalan pertama diajukan oleh Ahli Parlimen Pontian kepada Menteri Kewangan. Beliau mahu tahu senarai peruntukan dan bantuan yang diberikan kepada rakyat dan kerajaan negeri Melaka pada tahun 2021 dan juga untuk belanjawan 2022. Juga sebutkan projek-projek baharu kerajaan negeri Melaka yang mendapat bantuan peruntukan kewangan daripada kerajaan pusat untuk tahun 2022. Soalan kedua pula diajukan oleh Ahli Parlimen Dungun kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Beliau mahu tahu langkah strategik yang diambil oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau MCMC bagi menangani isu penghinaan terhadap agama Islam yang masih lagi berleluasa dalam media sosial. Soalan ketiga pada waktu pertanyaan-pertanyaan menteri dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Bukit Bintang kepada Menteri Wilayah Persekutuan. Beliau mahu tahu sebab ataupun alasan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL masih membenarkan pelaksanaan projek mega bertingkat tinggi di atas lot 635 Seksyen 55 Jalan Scott Brickfields, Kuala Lumpur yang sempit dan terletak antara Villa Scott Condominium dan Central Scott Suite yang dibantah keras oleh para penduduk, walhal telah pun lama dihentikan kerana mengancam keselamatan dan menimbulkan kesesakan lalu lintas. Baik saudara, selesai saja waktu pertanyaan-pertanyaan menteri, Dewan akan diteruskan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Antara yang akan dibangkitkan hari ini adalah soalan daripada Ahli Parlimen Kapar kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Beliau mahu tahu adakah kementerian bersedia untuk melaksanakan kajian semula terhadap jumlah bantuan bulanan yang diberikan kepada para penerima sedia ada, mengambil kira kadar kos sara hidup yang semakin meningkat. Juga soalan daripada Ahli Parlimen Kuala Langat kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia. Beliau mahu tahu mengenai pelan transformasi teknologi 5G yang mempunyai keupayaan yang jelas berbeza dengan teknologi sebelum ini, dan apakah tindakan ataupun langkah yang akan diambil untuk peralihan ke teknologi 5G dan serta jangka masa peralihan ini. Pada waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan juga, kita akan menyaksikan soalan dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Baram kepada Menteri Kewangan. Beliau mahu tahu jumlah penerima serta jumlah peruntukan kewangan yang telah pun disalurkan kepada golongan B40 dan M40 di Sarawak sejak pandemik COVID-19 melanda. Baik saudara, selesai saja waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Dewan akan diteruskan dengan sesi penggulungan bagi perbahasan rang undang-undang perbekalan 2022 atau bajet 2022 bagi 5 lagi kementerian, iaitu Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Kementerian Wilayah Persekutuan, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya serta Kementerian Kewangan. Ini 5 kementerian terakhir yang berada dalam aturan urusan mesyuarat untuk melakukan penggulungan bagi perbahasan rang undang-undang perbekalan 2022 atau bajet 2022. Selesai penggulungan bagi 5 kementerian tersebut, Dewan akan diteruskan dengan pengundian untuk meluluskan bajet 2022 bagi peringkat dasar di Dewan Rakyat hari ini. Baik, selesai saja peringkat dasar, Dewan nanti akan diteruskan semula dengan sesi perbahasan peringkat jawatan kuasa pula. Baik saudara, kita terus saja ke Dewan Rakyat untuk mengikuti jawapan daripada menteri atau timbalan menteri yang berkaitan. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera semua. Saya menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Maslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Speaker dan Yang Berhormat, saya meminta agar Yang Berhormat Menteri Keuangan menyatakan senarai peruntukan dan bantuan yang diberikan kepada rakyat dan kerajaan Melaka untuk tahun 2021 dan untuk belanjawan 2022. Sebutkan juga projek-projek baru kerajaan negeri Melaka yang mendapat peruntukan keuangan daripada kerajaan pusat untuk tahun 2022. Terima kasih. Terima kasih dijemput Yang Berhormat Menteri Kewangan. Tan Sri Yang di-Pertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat Pontian, pandemik COVID-19 telah memberi kesan yang mendalam kepada negara, termasuklah negeri Melaka.
Pada tahun 2020, KDNK Melaka telah menguncup 5.9%, lebih tinggi berbanding dengan penguncupan KDNK negara iaitu 5.6%. Ini adalah berikutan prestasi sektor perkhidmatan dan subsektor pelancongan yang terjejas di mana masing-masing telah menurun sebanyak 4.7% dan 9.1%. Akibat daripada ini, ramai rakyat telah kehilangan pekerjaan, manakala perniagaan pula berhadapan dengan masalah kecairan kewangan. Menurut statistik Jabatan Perangkaan, kadar pengangguran di Melaka ini meningkat 1.1% kepada 2.2% pada 2020. Dalam mengurangkan kesan tersebut, kerajaan telah mengambil tindakan proaktif melalui 8 pakej bantuan dan rangsangan ekonomi berjumlah RM530 bilion bagi melindungi nyawa dan mata pencarian rakyat, kelangsungan perniagaan dan juga pemulihan ekonomi. Melalui pakej-pakej tersebut, kerajaan telah memberi perhatian kepada seluruh keluarga Malaysia tanpa mengira bangsa, kaum, agama ataupun negeri. Bagi negeri Melaka untuk tahun ini, tahun 2021, hampir RM500 juta bantuan tunai telah disalurkan kepada lebih dari 300,000 penerima melalui bantuan bulanan kebajikan masyarakat, bantuan prihatin rakyat, bantuan khas COVID-19 dan juga bantuan kehilangan pendapatan. Sebanyak RM155 juta disalurkan melalui bantuan geran khas prihatin. Ini memanfaatkan hampir 37,000 perusahaan mikro dan kecil, dan sejumlah RM150 juta yang disalurkan melalui program subsidi upah, memanfaatkan lebih 5,000 majikan serta menyelamatkan lebih 49,000 pekerjaan. Tan Sri Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, selain dari bantuan tunai melalui pakej bantuan dan rangsangan ekonomi, Kerajaan Persekutuan juga turut menyediakan peruntukan bagi melaksanakan projek-projek pembangunan di negeri Melaka. Untuk tahun ini sahaja, sejumlah RM534 juta telah disediakan di bawah anggaran perbelanjaan pembangunan negeri Melaka. Ini melibatkan 161 projek. Peruntukan berjumlah RM205 juta di bawah pemberian Kerajaan Persekutuan ini kepada Kerajaan Negeri Melaka. Secara keseluruhan, peruntukan yang telah disediakan di bawah pakej rangsangan ekonomi, peruntukan pembangunan dan pemberian Kerajaan Persekutuan kepada negeri Melaka adalah dianggarkan sebanyak RM1.5 bilion pada tahun ini. Kerajaan juga telah menyalurkan bayaran pendahuluan sebanyak RM55 juta kepada negeri Melaka pada 10 November yang lalu bagi menampung aliran tunai operasi sehingga bulan Disember akhir tahun ini. Untuk tahun 2022, Kerajaan Persekutuan akan memperuntukkan RM210 juta di bawah pemberian tahunan kepada negeri Melaka, manakala sejumlah RM574 juta telah diperuntukkan di bawah perbelanjaan pembangunan bagi menampung 171 projek pembangunan. Daripada 171 projek yang diluluskan bagi Melaka, sejumlah 39 merupakan projek baharu yang telah diluluskan untuk tahun hadapan yang melibatkan peruntukan RM51.8 juta. Selain itu, rakyat negeri Melaka juga akan terus menerima bantuan tunai dengan anggaran peruntukan melebihi RM300 juta yang bakal memanfaatkan hampir 300,000 penerima melalui bantuan kebajikan masyarakat serta juga bantuan keluarga Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan pertama, silakan Yang Berhormat Pontian. Alamak, ada orang lain lagi. Habislah ini. Tan Sri Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri yang telah menyatakan peruntukan-peruntukan tambahan dan peruntukan-peruntukan 2021-2022 kepada rakyat negeri Melaka. Tapi pada soalan yang lebih umum, saya ingin bertanya apakah fakta dan bukti bahawa bajet 2022 ini memberi manfaat pada semua rakyat di semua negeri, dan seterusnya bagaimana pemantauan supaya bajet 2022 itu dapat dilaksanakan tanpa terlalu banyak kerenah birokrasi dan tanpa terlalu banyak ketirisan. Dua perkara, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Pontian. Tan Sri Yang di-Pertua, seperti yang diumumkan dalam pembentangan bajet 2022, satu jawatan kuasa pemantauan akan ditubuhkan bagi memastikan semua inisiatif bajet 2022 ini dapat dilaksanakan dan berjaya mencapai objektif yang ditetapkan dengan segera serta diukur keberkesanannya. Jawatan kuasa ini akan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan diselaraskan oleh Kementerian Kewangan.
Selain itu, Kementerian Kewangan melalui unit laksana akan membuat laporan secara mingguan ya berhubung dengan prestasi dan kemajuan inisiatif bajet 2022. Pelaporan secara berkala ini akan membantu memastikan masalah atau kelewatan pelaksanaan dapat dikenal pasti dan ditangani dengan segera. Antara langkah utama bagi bajet 2022 adalah bantuan tunai kepada rakyat. Selaras dengan usaha kerajaan untuk memudah carakan proses permohonan bagi mengelakkan golongan yang layak ini tercicir, bantuan keluarga Malaysia ini akan dipermudahkan dengan pertamanya mereka yang telah diluluskan bantuan prihatin rakyat tidak perlu lagi memohon semula dan akan terus dipertimbangkan untuk BKM ataupun bantuan keluarga Malaysia untuk tahun depan. Kedua, penerima geran khas prihatin serta golongan rentan seperti penerima bantuan kebajikan di bawah JKM, orang asli yang berdaftar dengan JAKWA dan golongan bergelandangan akan diproses secara automatik tanpa memerlukan permohonan. Dan ketiga, untuk permohonan baru, proses akan dibuka pada bulan Januari ini dengan borang permohonan yang ringkas tanpa memerlukan dokumen sokongan. Berdasarkan amalan sebelum ini, laporan kemajuan semua inisiatif akan dibentangkan secara mingguan oleh Kementerian Kewangan dan berdasarkan laporan tersebut, semua pihak berkepentingan boleh meneliti dan menilai kemajuan serta kejayaan inisiatif bajet 2022 insya-Allah. Sekian, terima kasih. Papar minta laluan, Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang menjawab. Soalan susulan saya juga berkait dengan soalan asal yang dibawa oleh Pontian ya. Bagaimanakah kerajaan akan mengambil kira reformasi struktur untuk membantu negeri-negeri yang mengalami kekurangan hasil? Contoh langkah dan strategi yang akan diguna pakai memandangkan sekarang ini mengikut sistem yang ada, negeri-negeri punyai sumber hasil yang terhad sehingga kebanyakannya monetize natural resources. Jadi kita nampak penambakan yang berlaku juga di negeri Melaka. Maka reformasi struktural penting supaya negeri-negeri dapat meneruskan pembangunan tanpa merosakkan alam sekitar yang juga bercanggah dengan agenda RMK12. Mohon jawapan. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sri. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Perkhidmatan PAU. Tan Sri Yang di-Pertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat, Kerajaan Persekutuan sentiasa mengambil berat dan prihatin di dalam usaha kita untuk membantulah negeri-negeri yang terkesan ni, terutamanya yang pada masa ini mengalami kekurangan hasil, terutamanya di pasca pandemik COVID-19. Dalam hal ini, setiap tahun Kerajaan Persekutuan sebenarnya memperuntukkan satu jumlah tertentu di kumpulan wang rizab negeri untuk membantu negeri-negeri yang mengalami kekurangan hasil dan disediakan di dalam bentuk geran ataupun pemberian seperti contohnya yang pertama adalah pemberian yang dinamakan pemberian kekurangan wang dalam akaun mengurus. Ini dikenali sebagai pemberian defisit yang bertujuan nak bantu negeri-negeri yang mengalami defisit dalam satu tahun kewangan. Yang kedua, kita memberi berdasarkan tahap pembangunan ekonomi, infrastruktur dan kesejahteraan hidup. Ini dipanggil pemberian tahap yang bertujuan nak membantu negeri-negeri yang miskin bagi melaksanakan projek-projek pembangunan. Dan yang ketiga, Kerajaan Persekutuan turut menyediakan bantuan dalam bentuk pendahuluan seperti yang sebut tadi untuk Melaka contohnya yang dibeli pada minggu lepas, dan juga kepada negara-negara yang mengalami masalah aliran tunai dalam tahun kewangan. Untuk maklumat ahli berhormat Perkhidmatan PAU, bagi pemberian defisit, tadi ada menyebut negeri-negeri yang terkesan, mungkin saya beri contoh negeri-negeri yang telah menerima bantuan ini adalah Perlis, Kedah, Kelantan, Pahang dan juga Melaka. Secara keseluruhan, Kerajaan Persekutuan telah menyalurkan pemberian defisit ini dah lebih dari 670 juta ringgit dari tarikh tahun 2014 hingga 2021. Yang disebut tadi mengenai kelestarian, about sustainability agenda untuk setiap negeri, kita ada memantau pemberian ini juga buat masa depan kerana kita telah menyelaraskan bajet 2020 ini kepada SDG 17 ni, 17 SDG, dan pemantauan ini akan dibuat. Jadi ini satu cadangan yang disebut dari Perkhidmatan PAU. Kita akan memantaulah sama ada pemberian ini bercanggah atau tidak bercanggah pada agenda bajet 2022 dan juga agenda asal bagaimana nak membantu negeri-negeri ini. Jadi sehingga kini jumlah keseluruhan pendahuluan ada juga diberi
yang dikeluarkan kepada negeri-negeri buat masa ini hampir 1.3 bilion ringgit. Dan ada lagi baki yang belum dijelaskan lah, lebih kurang 1.26 bilion ringgit juga. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya menjemput, maaf saya cuma ada 30 minit, ada lagi 15 minit, 2 soalan, maaf ya. Yang berhormat Tuan Haji Wan Hassan bin Muhammad Ramli. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Sri Ketua. Dungun minta Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan langkah strategik yang diambil oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM bagi menangani isu penghinaan terhadap agama Islam yang masih berleluasa dalam media sosial. Terima kasih Tuan Sri Ketua. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti mana yang kita semua maklum, perlembagaan negara kita telah menetapkan Islam agama bagi persekutuan serta agama-agama lain adalah bebas untuk diamalkan. Maka prinsip menghormati kedudukan agama Islam dan juga agama-agama lain hendaklah sentiasa dipatuhi oleh seluruh rakyat dalam negara kita. Oleh yang demikian, kerajaan melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dengan kerjasama PDRM tidak akan berkompromi dan sentiasa komited untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap mana-mana pihak yang mengganggu gugat kestabilan dan keharmonian negara, termasuklah penghinaan terhadap agama Islam dan juga mana-mana agama-agama lain. Tan Sri Yang Dipertua, pendekatan secara kolektif diambil melalui jalinan kerjasama erat di antara SKMM dengan agensi-agensi seperti PDRM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri, meliputi aspek pengenalpastian kandungan-kandungan yang berunsur kebencian terhadap agama Islam, termasuklah dalam aspek penguatkuasaan serta bantuan teknikal yang diberikan oleh SKMM kepada agensi-agensi penguatkuasa. PDRM dan SKMM untuk makluman baru-baru ini melalui mesyuarat jawatankuasa induk PDRM MCMC terus komited dalam mengukuhkan jalinan kerjasama bagi membenteras jenayah dan melindungi pengguna internet dalam negara, termasuk mengenai isu berkaitan ketenteraman awam di media sosial. Melalui pengukuhan kerjasama ini, proses pemantapan interoperability bersama pihak Police Cyber Investigation Response Center PCIRC PDRM telah dimulakan bagi memudahkan koordinasi dan penyelarasan dalam mengenal pasti kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam, termasuk isu-isu kandungan berkaitan penghinaan terhadap agama, kaum dan institusi beraja. 3R, Royalty, Race and Religion. Saya juga telah meminta SKMM melihat semula kepada SOP tindakan mereka untuk mengkaji di bawah ruang undang-undang yang sedia ada untuk tindakan-tindakan lebih proaktif dilakukan. Saya difahamkan SKMM sedang membuat rujukan kepada pihak AG Chambers untuk membolehkan pentafsiran yang jelas di bawah undang-undang sedia ada di mana dirasakan tindakan lebih tegas dan pantas tanpa kompromi dilakukan terhadap penghinaan agama Islam dan juga agama-agama yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Dungun. Terima kasih atas jawapan Menteri. Dan itu saya pohon untuk kita lihat banyak komen-komen dan pendapat-pendapat yang menjurus kepada penghinaan terhadap Islam yang dibuat secara keterlaluan, dibuat naik dalam media-media sosial. Soalan saya, adakah SKMM mempunyai tenaga kerja yang mencukupi bagi mengambil tindakan sewajarnya dalam kes-kes ini, memandangkan pada waktu ini jelas wujudnya kekurangan pemantauan yang dibuat oleh pihak berkuasa.
Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih. Silakan Yang Hormat Menteri. Buat masa ini bukan soal yang berkaitan dengan soal kekurangan tenaga, tetapi adalah soal yang berkaitan dengan bagaimana sosial media itu dikendalikan. Misalnya penyedia-penyedia perkhidmatan berpengkalan di luar negara dan mereka yang mempunyai hak untuk menurunkan atau tidak menurunkan posting-posting yang berbaur penghinaan. Sementara kita pula tertakluk kepada proses undang-undang yang tertentu. Kerana perlanggaran itu kebanyakannya apabila ianya bercanggah dengan mana-mana provision di bawah penal code ataupun akta hasutan, maka proses penyiasatan dan due proses yang lain perlu dilakukan. Jadi proses ini yang biasanya mengambil masa yang panjang. Sehingga kini beberapa tindakan telah pun diambil. Misalnya sehingga Oktober 2021, 10 kertas siasatan telah dibuka oleh SKMM dan satu daripadanya telah pun didakwa. Jadi proses ini yang memakan masa yang agak panjang kerana kompleksiti perkhidmatan dan internet termasuk dalam posting di Facebook dan juga akaun-akaun dia kendalikan daripada platform di luar negara. Terima kasih. Yang Hormat Kepala Selangor. Terima kasih Tan Sri. Menteri, sebagai sebuah negara yang sempurna sifat majmuk dan kepelbagaiannya dari segi agama, budaya dan kaum, ya, amat mustahak bagi mana-mana kerajaan persekutuan pun yang wajar dan mampu menangani segala tuntutan dan kepentingan yang saling bersilang dan bertembung, ya. Dan ini adalah sangat mustahak. Tidak cukup dengan kita hanya mewawarkan, menggagaskan apa juga slogan dan yang molok-molok seperti keluarga Malaysia dan sebagainya. Di segi ini, Menteri, ya, Tan Sri, adakah pihak kerajaan bersedia untuk mempertimbangkan dengan serius dan segera untuk mewujudkan sebuah akta baru yang boleh kita namakan Akta Keharmonian Nasional bagi membendung mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab dari segi menyalahgunakan kebebasan dan mengambil kesempatan terhadap segala jenis kebebasan yang ada, ya, yang diberikan kepada mereka untuk mencetuskan keadaan huru-hara dan ketidakharmonian, ya. Akta Keharmonian Nasional ini juga boleh guna untuk menggantikan dan mengambil alih akta hasutan yang disebutkan oleh Menteri sebentar tadi yang kiranya sudah lapuk ketinggalan zaman serta tidak sesuai dengan konteks masyarakat moden masa kini dan khasnya menangani kepelbagaian di negara kita yang tercinta ini. Terima kasih Tan Sri. Ya, Tan Sri, boleh saya minta sambung sikit untuk jawab bersama? Tak ada masa lagi. Soalan tu sebenarnya telah dijawab semalam 2 kali, Yang Hormat. Tapi saya serahkan kepada Yang Hormat Menteri. Tidak dinafikan negara kita adalah antara negara yang begitu majmuk, berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama, tapi terbukti merupakan sebuah negara yang aman makmur dan harmonis sekali. Ini tidak ada siapa yang dapat menafikan. Namun pada masa yang sama kita juga tidak menolak bahawasanya ada berlaku walaupun secara kecil-kecilan tindakan-tindakan yang menyentuh keharmonian tersebut. Jadi soal menggubal perundangan baru bukanlah jawapan kepada permasalahan itu. Advokasi dan juga usaha-usaha yang berterusan untuk mendorong dan menggalakkan rakyat supaya mengamalkan sikap-sikap dan nilai-nilai yang bersesuaian dengan sebuah negara yang berkepelbagaian kaum, agama, adat resam dan sebagainya. Budaya ini sebenarnya telah kukuh terpahat dalam negara kita dan tidak boleh dinafikan. Cuma langkah berterusan adalah untuk menerapkan lagi dan mengukuhkan lagi nilai-nilai saling menghormati atas kepelbagaian dan tidak membangkitkan perkara-perkara perkauman menyentuh soal-soal kedudukan raja-raja dan juga soal agama dan sebagainya. Sebab itu pelaksanaan dan penguatkuasaan berterusan adalah penting dan kerajaan ingin menegaskan sekali lagi bahawasanya tindakan akan diambil dengan tegas terhadap mana-mana pihak yang menghina mana-mana agama. Terima kasih. Seterusnya Yang Berhormat Tuan Fong Kui Lon. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Selamat pagi. Bukit Bintang minta Menteri Wilayah Persekutuan menyatakan
mengapa TPKL masih membenarkan melaksanakan projek pembangunan mega bertingkat tinggi di atas lot 635 Section 55 Jalan Scott Brickview, Kuala Lumpur yang sempit terletak antara Villa Scott Condominium dan Central Scott Suite yang dipantau keras oleh penduduk-penduduk Wahar telah lama dihentikan kerana mengancam keselamatan dan menimbulkan kesesakan lalu lintas dan kepadatan serius. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Tuan Fung, silakan Yang Berhormat Menteri. Tan Sri Yang Ketua yang dikasihi, tahniah dapat Tan Sri. Semoga lebih hebat, dahsyat dan budiman. Untuk makluman ahli yang berhormat, Bukit Bintang, terima kasih selamat pagi. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah meluluskan cadangan pembangunan perdagangan di atas lot 635 Seksyen 55 Jalan Scott Brickview Kuala Lumpur melalui Perintah Pembangunan bertarikh 27 Januari 2016. Kelulusan tersebut telah dikeluarkan kepada Tuan Aston Villa Sdn Bhd. Cadangan tersebut adalah pembangunan perdagangan dengan nisbah plot 1 nisbah 6.5 untuk membina satu blok pejabat 32 tingkat dengan 10 tingkat tempat letak kereta mekanikal dan satu unit pencawang TMB. Kelulusan juga diberikan untuk menukar zon kegunaan tanah daripada kediaman kepada perdagangan. Tapak tersebut telah bertukar milik kepada Tuan Tringin Sentral Sdn Bhd. Pindahan perintah pembangunan telah diberikan pada 31 Mac 2021 bagi cadangan pembangunan pada nisbah plot yang sama, iaitu satu nisbah 6.5. Pindahan ini melibatkan satu blok dengan izin Small Office Home Office SOHO atau pejabat kecil pejabat rumah 38 tingkat yang mengandungi 27 tingkat SOHO, 10 tingkat tempat letak kereta, 3 tingkat kemudahan rekreasi dan 1 unit pencawang elektrik. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, kelulusan intensiti bangunan ini dengan nisbah plot 1 nisbah 6.5 adalah dengan mengambil kira perkara-perkara berikut. Yang pertama, kawasan sekitar tapak cadangan telah diluluskan untuk kegunaan pembangunan bercampur. Yang keduanya, infrastruktur sedia ada di Jalan Scott dengan kelebaran jalan 80 kaki boleh menampung jumlah kenderaan daripada cadangan pembangunan. Yang ketiga, sekitar tapak ini terdapat kemudahan pengangkutan awam sedia ada, iaitu KL Sentral, komuter dan LRT serta stesen monorail Tun Sam Bantan. Terima kasih. Silakan, Yang Bukit Bintang. Terima kasih Tan Sri Ketua Soalan Tapan. Memandangkan jalan Scott terlalu sempit dan sesak kerana terdapat 3 blok kondo bertingkat tinggi, termasuk 4 tokong yang menjadikan jalan penuh dengan kenderaan dan orang ramai. Nisbah kepadatan sangat tinggi, cadangan pembinaan terlalu rapat dengan pembangunan sedia ada, tidak menuruti peraturan kebobaan dan sudah pasti menghalangkan kenderaan udara dan memandangkan dan sinaran matahari terhalang. Penduduk-penduduk sangat bimbang dengan keselamatan dan bahaya. Mengapakah bantahan-bantahan keras penduduk-penduduk ke atas projek tertinggi tidak diambil perhatian berat oleh TPKL. Sebaliknya meluluskan projek ini dengan ketinggian 38 tingkat di atas tapak. Luasnya hanya 10,000 kaki persegi saja. Lebih kurang satu suku ekor. Bolehkah TPKL menarik balik kelulusan kecuali pemaju bersetuju membina blok bangunan yang lebih rendah dan tidak sesak yang setia diterima oleh bandar-bandar dan sekitar di kawasan projek yang dicadangkan ini. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Ya, Tan Sri Yang Ketua, terima kasih di atas soalan tambahan. Yang pertama sekali, tanah lot 635 Jalan Scott merupakan tanah milik persendirian. Ya. Yang keduanya, pembangunan ini telah mematuhi keperluan teknikal perancangan seperti anjakan bangunan, akses keluar masuk, penyediaan tempat letak kenderaan, penyediaan kemudahan awam dan sebagainya.
pilih boleh membangun tanah ini seperti pembangunan di kawasan sekitar. Yang berhormat di sekelilingnya ialah macam Villa Scott 30 tingkat, Scott Center 26 tingkat, Tetuan Wan Bon Bo Hotel dan Suite 33 tingkat. Kelilingnya dah bangun. Dia ada di tapak yang masih belum dibangun. Jadi dia ada hak sebagai tanah pendirian untuk membangunkan kawasan yang berkenaan. Dan ini telah pun kita maklumkan tadi dimulakan pada tahun 2016 lagi. Jadi sekarang ini kelulusan telah pun diberi. Saya lebih mirip kalau yang berhormat setujulah meminta supaya tetuan pembangunan yang baru ini supaya membina kawasan jalan kaki berbumbung yang jaraknya hanya 450 50 meter saja ke LRT, MRT dan 350 ke monorail. Jadi yang berhormat itu lebih baik daripada kita menyekat pembangunan kepada kawasan yang berkenaan. Kuala Lumpur mesti hidup dengan pembangunan berterusan. Bukan kita sudah bangun, kawasan lain yang belum bangun kita halang untuk mereka bangun. Mereka ada hak sebab ini kawasan tanah persendirian dan kita mematuhi syarat-syarat teknikal yang dikenakan. Saya tahu yang berhormat tak apa gembira, tapi gembira kalah diri yang berhormat kerana ini adalah tanah persendirian yang harus kita bagi penghormatan untuk mereka membangunkan kawasan yang berkenaan. Terima kasih. Ada soalan teman sebelah sini? Tuan Ketua. Kalau tak ada, simpan lenggam. Okey, terima kasih Tuan Ketua. Maaf, dah satu. Simpan lenggam pula, Baby. Okey, terima kasih Tuan Ketua. Jika tadi dibincangkan tentang pembangunan infrastruktur di ibu kota kita, tetapi saya ingin membawa kepada pembangunan human capital. Jikalau kita lihat pada tahun 2020, Kuala Lumpur telah dipilih untuk menjadi World Book Capital. Tetapi banyak program-program, aktiviti, acara yang tidak dapat dijalankan kerana pandemik pada waktu itu, PKP. Jadi saya kira banyak program-program tersebut boleh kita anjakkan untuk dilaksanakan bagi tahun-tahun berikutnya. Terutamanya bagi mempromosikan bahasa kebangsaan, mempromosikan kempen membaca dan juga mempromosikan sastrawan-sastrawan kita. Jadi ini bukan soalan, lebih kepada cadangan kepada Kementerian Wilayah, mantan Kementerian Wilayah pun pandang kepada saya ke untuk kita teruskan program Kuala Lumpur sebagai ibu kota membaca, ibu kota buku untuk tempoh yang lebih panjang. Terima kasih Tuan Ketua. Kurang berkait dengan soalan induk. Ya, Yang Muhammad, ini adalah cadangan yang baik daripada orang kata daripada ulat buku, peminat-peminat seni dan sebagainya. Mantan Menteri Wilayah juga adalah seorang ulat buku, peminat seni dan saya mengikutinya dengan hebat dan dahsyat. Pandangan ini adalah pandangan cukup baik dan ia telah menjurus perkara sekarang perancangan yang dibuat ini menjurus ke arah perkara yang berhormat sebut dan saya menjemput warga Malaysia, warga kota untuk sama-sama dengan program yang telah kita atur dengan hebat dan dahsyatnya. Terima kasih. Terima kasih. Hebat dan dahsyat jawapannya. Yang berhormat semua, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan menteri pada hari ini. Terima kasih semua yang berhormat. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Saya menjemput Yang Berhormat Datuk Haji Syabuddin bin Yahya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi Tan Sri Speaker, soalan saya nombor 1. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ya. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Haji Syabuddin bin Yahya, Tasik Glogor. Tan Sri Yang Di-Pertua, Kementerian Pengangkutan Malaysia selaku pengubal dasar bagi sektor logistik senantiasa menitik berat pembangunan sektor ini secara holistik yang melibatkan semua pemegang taruh memandangkan ianya secara langsung mempengaruhi kadar pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, pelbagai strategi dan inisiatif telah dirangka di dalam Plan Induk Logistik dan Fasilitasi Perdagangan Logistik and Trade Facilitation Master Plan 2015 hingga 2020. Dalam pengangkutan 2020, Dasar Pengangkutan Negara 2019 hingga ke 2030 dan RMK 12 untuk menjadikan Malaysia sebagai the preferred logistic gateway to Asia
Antara strategi dan inisiatif yang berkaitan adalah seperti berikut. Memperkukuhkan mekanisme fasilitasi perdagangan. Kedua, membangunkan infrastruktur. Ketiga, membangunkan permintaan freight. Keempat, mendorong inovasi berdasarkan ICT. Dan kelima, memperkukuhkan kebolehan penyedia perkhidmatan logistik. Kementerian Pengangkutan Malaysia juga telah mengambil langkah proaktif dalam memastikan terdapat penglibatan aktif persatuan-persatuan yang mewakili pihak industri logistik secara keseluruhan dalam proses pembentukan dasar negara berhubung logistik. Maklumat daripada Federation of Malaysia Freight Forwarders menganggarkan sebanyak 6,000 freight forwarders dan ejen custom beroperasi di Malaysia pada tahun 2021. Daripada jumlah tersebut dianggarkan sebanyak 3,500 adalah syarikat freight forwarder yang berstatus Bumiputera. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri yang menjawab. Soalan tambahan saya, Tan Sri Speaker, kalau kita melihat kepada pandemik COVID-19 memberi kesan kepada industri logistik ini di Malaysia dan di dunia akibat daripada penutupan sektor perkhidmatan dan perniagaan sehingga mengakibatkan kerugian kepada banyak pihak. Jadi, apakah langkah yang telah diambil oleh kerajaan bagi membantu pemain-pemain industri logistik ini dan pergudangan untuk terus bertahan dan beroperasi? Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan tambahan. MOT juga sedang membangunkan sistem National Freight Data NFD yang berfungsi sebagai pangkalan data logistik utama bagi sektor logistik di Malaysia. Ianya berfungsi untuk menjadi sumber rujukan utama antaranya maklumat berhubung infrastruktur fizikal, logistik, inventory, pergudangan, statistik pemain sektor logistik, data import-eksport dan sebagainya. Ini membolehkan industri serta pihak kementerian untuk membuat perancangan berdasarkan database planning. 3 fasa pembangunan National Freight Data sekarang dalam fasa pertama dan dijangka selesai keseluruhan projek pada tahun 2024. Sekian, terima kasih. Pokok Senang. Baik, terima kasih Tan Sri. Yang Berhormat Menteri, saya nak dapat penjelasan sejauh mana kerajaan boleh meneliti semula dasar penyertaan Bumiputera 51% dalam syarikat logistik ini, kerana mereka sukar, saya dipahamkan mereka sukar untuk nak penuhi 51, dan saya dipahamkan bahawa kebanyakan syarikat-syarikat ini walaupun disebut 51% Tan Sri, mereka adalah syarikat-syarikat Alibaba. Jadi perlu dibuat kajian supaya betul-betul penyertaan itu adalah penyertaan Bumiputera. Mohon penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Salah satu program GDL 2.0 di bawah plan induk logistik dan fasilitasi perdagangan master plan dan dasar pengangkutan negara 2019-2030 adalah untuk mengatasi masalah kekurangan pemandu kenderaan barangan dalam industri logistik dengan membangunkan program melatih pemandu kenderaan barangan.
Di bawah inisiatif ini, satu program iaitu program pembangunan pemandu kenderaan barangan My Lesson GDL 2.0 telah dirangka bertujuan untuk menarik dan melatih calon warga negara Malaysia berumur 21 tahun ke atas yang mempunyai lesen kompeten driving license yang berpotensi untuk mengisi kekosongan jawatan dengan menawarkan subsidi bagi lesen memandu e-full dan good driving license serta kursus lanjutan kemahiran. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Seterusnya Yang Berhormat Datuk Abdullah Sani bin Abdul Hamid. Assalamualaikum, Tan Sri Speaker. Soalan saya nombor 2. Assalamualaikum. Dipersilakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang Tua dan terima kasih Yang Berhormat Kapar di atas soalan dikemukakan. Tan Sri Yang Tua, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui JKM telah menyediakan bantuan kewangan kebajikan untuk meringankan beban kumpulan SASA buat sementara waktu sehingga kumpulan SASA ini mampu untuk keluar daripada kepompong kemiskinan ke arah hidup berdikari. Bantuan kebajikan yang diberikan bukan untuk menampung kos sara hidup sepenuhnya, sebaliknya adalah untuk membantu meringankan beban kewangan yang dialami oleh kumpulan SASA untuk hidup lebih selesa dan sempurna. Bagi memastikan keperluan bantuan kepada penerima bantuan JKM mencukupi, kerajaan sentiasa membuat kajian semula mengenai kadar-kadar bantuan yang disediakan secara berterusan. Terdapat skim-skim bantuan yang baru turut diwujudkan seiring dengan keperluan semasa. Selain daripada itu juga terdapat beberapa kajian telah dijalankan oleh para akademik yang berkaitan dengan bantuan JKM seperti kajian kebersanan bantuan JKM yang dijalankan oleh Universiti Putera Malaysia, kajian semula pendapatan garis kemiskinan PJK yang dijalankan oleh Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri, termasuk juga Jabatan Perangkaan Malaysia, Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Semasa pembentangan bajet 2021, kerajaan telah menaikkan kadar bantuan yang melibatkan skim berkaitan dengan OKU, warga emas, keluarga miskin, dan kenaikan kadar skim bantuan itu ialah seperti bantuan kanak-kanak yang sebelum ini hanya RM100 hingga RM150 seorang kanak-kanak telah dinaikkan kepada maksimum RM1,000 sebulan untuk satu keluarga yang dapat manfaat kepada 63,184 keluarga miskin dengan melibatkan kos RM206.3 juta. Dan begitu juga bantuan OKU dan juga pesakit kronik terlantar yang mana sebelum ini daripada diberi hanya RM350 telah dinaikkan kepada maksimum RM500 yang manfaat kepada 25,835 orang penjaga OKU dan pesakit terlantar yang melibatkan kos RM106.8 juta. Begitu juga kepada bantuan OKU yang tidak berupaya bekerja telah dinaikkan daripada RM250 kepada RM300 yang memberi manfaat kepada 83,929 OKU dan melibatkan kos RM202.5 juta. Allowance pekerja cacat juga dinaikkan daripada RM400 kepada RM450 yang memberi manfaat kepada 92,625 OKU yang melibatkan kos kerajaan RM329.6 juta. Bantuan warga emas juga telah dinaikkan daripada RM350 kepada RM500 sebulan yang mendapat manfaat seramai 138,214 warga emas yang melibatkan kos RM559.2 juta. Dan untuk makluman yang berhormat juga, di mana kenaikan kadar ini berdasarkan kajian semula yang telah dibuat dan telah dapat memberi manfaat kepada 403,887 penerima bantuan yang terdiri daripada pelbagai kategori. Terima kasih. Yang Berhormat Kapar. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya meneliti jawapan Timbalan Menteri, banyak anjakan kenaikan yang telah pun dia dilakukan. Tapi dimaklumkan juga garis kemiskinan kita berjumlah RM2,208. Kenaikan kos sara hidup Timbalan Menteri, kita kena akui bahawa dia mencecah sehingga 20%. Dan saya nak tahu apakah langkah kementerian untuk mengimbangi secara total perbelanjaan asas yang dicadangkan kepada Kementerian Keuangan supaya
kenaikan kos sara hidup itu dapat mengurangkan beban rakyat miskin, terutama dalam pandemik COVID-19 ini yang layak mendapat bantuan, dan mereka yang telah pun kebanyakan dibuang, hilang pekerjaan. Jadi saya nak tengok strategi. Apa strategi yang membolehkan mereka itu dapat dibela? Terima kasih, Tan Sri Speaker. Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat di atas keprihatinan Yang Berhormat terhadap golongan yang sangat memerlukan. Sebagaimana yang saya sebut tadi, kita telah buat kajian dan kita telah meneliti dan kita memahami tekanan yang dihadapi oleh rakyat. Dan sebagaimana yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan, bagaimana kita telah menggunakan PJK baru untuk bajet tahun ini, iaitu daripada 980 kepada 1169, iaitu PJK makanan asas maksudnya. Di sini ada kita melibatkan kos kenaikan bantuan. Daripada kenaikan ini saja melibatkan lebih daripada 200 juta kos yang kena untuk penerima-penerima bantuan. Dan kita membuat pelbagai program, termasuklah program yang dinamakan 2 Years Exit Program, 2YEP ya. Program ini adalah untuk melahirkan penerima-penerima bantuan ini supaya mereka boleh hidup berdikari tanpa bergantung sepenuhnya kepada kerajaan. Dan sehingga kini sebanyak 7 juta telah disalurkan secara berfasa dan seramai 5,910 penerima bantuan yang terlibat dengan program ini yang telah berjaya ditamatkan bantuan iaitu dengan kadar 25%. Ya, terima kasih. Jempol. Belum? Tadi. Papar. Jempol. Oh, jempol. Okey, terima kasih Tan Sri Speaker. Saya tertarik tadi soalan jawapan tadi, garis kemiskinan yang mana disebutkan tadi, garis kemiskinan yang ditetapkan adalah RM2,208 sebulan seisi rumah pada 2019. Apa yang kementerian buat adalah had kemiskinan makanan pada kadar RM1,169. Ini menunjukkan bahawa seperti mana yang kapar sebut tadi, ianya amat terkesan pada keluarga seolah-olah menafikan haknya untuk dibela dalam suasana hari ini yang cukup terkesan akibat COVID. Apakah perancangan kementerian untuk menaikkan had tersebut? Adakah ia dipilih kasih? Yang kampung ini dia garis kemiskinan, yang mungkin bandar begini. Mohon jawapan kepada menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Di atas soalan tambahan, sebenarnya tidak ada isu pilih kasih dalam pemberian bantuan. Semua rakyat kita rakyat semuanya. Cuma apa yang kita kena faham, bagaimana bidang kuasa yang memberi kelulusan bukan semata-mata di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kita memberi pandangan dan cadangan. Adapun kelulusan adalah bergantung kepada kelulusan daripada Kementerian Kewangan dan kemampuan kewangan kerajaan. Terima kasih. Ya, Papar. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya ada menerima banyak rungutan dan aduan daripada para pesara dan juga ibu-ibu tunggal di kawasan saya. Mereka ini mengeluahkan perasaan sedih mereka kerana sebelum ini mereka dapat bantuan daripada kerajaan. Tetapi tiba-tiba saja bantuan ini dihentikan, mereka pun tidak tahu disebabkan oleh apa. Jadi apa yang saya ingin merayu di sini kepada kerajaan ialah kalau ingin untuk membuat asesmen kepada mereka ini, datanglah dan lihatlah kehidupan mereka dan datang ke rumah mereka macam mana cara penghidupan mereka. Ini yang lagi penting. Jangan kita buat asesmen on paper saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan dikemukakan dan terima kasih di atas keprihatinan Yang Berhormat terhadap keperluan ibu tunggal dan wanita-wanita yang memerlukan di luar sana. Sebenarnya kita sangat memerlukan kerjasama daripada semua ahli-ahli Yang Berhormat di sini. Sekiranya ada isu ataupun keciciran yang berlaku, sila maklum kepada pejabat kami. Kita ada 108 pejabat JKM di seluruh negara untuk memastikan mereka rakyat yang layak ini tidak tercicir. Dan untuk makluman Yang Berhormat, sepanjang tempoh fasa PKP ini sebenarnya semua mereka disambung, tidak ada yang diberhentikan. Mungkin kes-kes ini berlaku sebelum berlakunya PKP. Jadi sekiranya ada keciciran berlaku, sila lapor kepada pejabat kami untuk kita semak balik dan sekiranya dia layak, tidak ada masalah, mereka akan layak menerima bantuan. Terima kasih Ibu Menteri. Kita akan ajukan permohonan kembali. Yang Berhormat Datuk Dr. Xavier Jayakumar. Tan Sri, soalan saya nombor 3. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Ya.
Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Sebenarnya walaupun diperkenalkan perkhidmatan 5G, tidak bermakna berlaku peralihan penggunaan teknologi kerana kepenggunaan 4G terus berjalan seiring sementara kerajaan memulakan roll out perkhidmatan 5G. 5G adalah satu pendekatan atau teknologi kehadapan atau way forward untuk aktiviti-aktiviti yang lebih canggih, lebih moden dan lebih berteknologi tinggi seperti kepenggunaan untuk artificial intelligence, autonomous vehicles, drone technology, telemedicine, Internet of Things dan sebagainya. Dan tidak ada tempoh masa untuk peralihan itu walaupun tempoh roll out telah dipercepatkan selama 2 tahun. Pada awalnya kerajaan merancang untuk roll out 5G bermula pada tahun 2023. Tetapi sejak kita melancarkan My Digital pada awal tahun ini, kerajaan membuat keputusan untuk mempercepatkan proses roll out bermula pada tahun ini 2021 dan akan dijalankan dalam tempoh 3 tahun sehingga 2024 untuk mencapai 80% coverage bagi kawasan-kawasan berpenduduk. Untuk makluman yang berhormat, sebelum perkara ini dilakukan, perjalanan teknologi 5G di Malaysia bermula apabila Malaysia telah berjaya melaksanakan 71 case ataupun project demonstration pada kira-kira akhir tahun 2019 sehingga penghujung tahun 2020 di 50 tapak live site merentasi 7 buah negeri iaitu di Kedah, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Selangor, Terengganu dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Projek demonstrasi ini telah memberi tumpuan kepada 9 sektor industri iaitu sektor bandar pintar ataupun smart city, sektor hiburan dan media, sektor oil and gas, sektor pelancongan, sektor pembuatan dan pemprosesan, sektor pendidikan, pengangkutan pintar, penjagaan kesihatan digital dan pertanian melalui sokongan dan komitmen daripada penggiat-penggiat industri telekomunikasi dan multimedia. Projek demonstrasi ini bagi membolehkan rangkaian dan perkhidmatan 5G yang menyeluruh perimpat tinggi dapat dirancangkan. Bagi merealisasikan aspirasi negara, rangka tindakan ekonomi digital atau My Digital yang diumumkan pada 19 Februari tahun ini juga telah menggariskan rancangan untuk mempercepatkan pelaksanaan dan pencapaian Malaysia sebagai negara ekonomi maju dari sudut teknologi. Oleh yang demikian, pelaksanaan program 5G ini adalah antara perkara yang sedang diberikan keutamaan sementara perkhidmatan 4G diteruskan. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih, Menteri. Soalan saya memang saya bersetuju bahawa kita kena alih kepada satu industri yang lebih cepat, pentas dan juga untuk negara kita maju. Yang itu untuk adakan teknologi 5G. Tapi pada masa yang sama, Datuk Menteri, apakah langkah-langkah yang kerajaan akan ambil untuk pastikan bahawa 4G juga di beberapa kawasan-kawasan tertentu sekarang pun kita ada masalah dengan internet di dalam beberapa kawasan. So adakah kerajaan akan bagi tumpuan juga kepada kawasan-kawasan dalaman dan kawasan-kawasan luar bandar yang kita masih ada masalah dengan internet untuk kita pastikan bahawa kawasan-kawasan ini pun akan maju bersama dengan kawasan-kawasan berbandaran di mana apa-apa yang telah disebut oleh Menteri itu saya terima bahawa itu ialah untuk kemajuan negara dan tempat dan sebagainya. Tetapi adakah jaminan dibagi oleh kerajaan bahawa kawasan-kawasan dalaman juga akan diberi tumpuan dan pastikan bahawa sebelum 5G masuk kepada kawasan-kawasan ini 4G ataupun 3G akan dikuatkuasakan dan dikuatkan untuk mereka-mereka yang duduk di dalam kawasan-kawasan ini. Terima kasih, Menteri. Terima kasih, Yang Berhormat. Seperti mana yang telah Kementerian jelaskan beberapa kali,
bahawasanya perancangan untuk memperkasakan, memperluaskan konektiviti dan meningkatkan kualiti 4G memang menjadi program utama kerajaan, terutama melalui program jaringan digital negara ataupun jendela. Dan dalam hubungan ini, seperti mana yang kita tahu, sasaran menjelang akhir tahun depan bagi perkhidmatan 4G, kerajaan mensasarkan pencapaian sehingga ke tahap kira-kira 97% coverage dengan speed 35 megabit per second secara hitung panjang. Jadi rancangan ini melibatkan satu program roll out daripada dana USP, daripada pihak MNOs dan juga daripada pendanaan langsung kerajaan. Jadi saya ingin mengulangi sekali lagi bahawasanya penekanan kerajaan terhadap meningkatkan kualiti dan juga konektiviti 4G sememangnya terus akan menjadi tumpuan utama kerajaan, termasuk kawasan bukan saja di luar bandar tetapi hatta kawasan-kawasan terpencil, di mana antara lain ialah program fiberization, menukar talian-talian yang menggunakan copper kepada fiber optik, menukar ataupun menambah bilangan menara dan menaik tarafkan menara-menara sedia ada. Sementara bagi kawasan-kawasan di kawasan yang dianggap remote ialah penggunaan jalur lebar satelit sedang dipasang di seluruh negara. Hampir 900 projek yang menggunakan teknologi satelit digunakan untuk kampung-kampung orang asli dan di kawasan-kawasan pendalaman, walaupun kosnya agak tinggi, tetapi kerajaan komited untuk memastikan perkhidmatan 4G sampai ke segenap pelosok kawasan berpenduduk di luar bandar dan di pendalaman, terutama di Sabah dan Sarawak. Terima kasih, Pak Menteri. Padang Serai. Padang Serai. Lemah Pantai. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berkenaan dengan transformasi ataupun peralihan kepada perkembangan kepada 5G, adakah Yang Berhormat Menteri boleh jelaskan bila kita menggunakan melalui DNB ya, dan sistem single wholesale network, berapakah pendapatan kerajaan yang kita terlepas berbanding dengan bila kita auction off the spectrum terus kepada syarikat-syarikat telekomunikasi? Dan dalam format ini kita menggunakan apa yang disebut sebagai single core network dan ada sistem MOCN, multi operator core network. Adakah Yang Berhormat berpandangan bahawa ia akan mendatangkan kekangan kepada syarikat-syarikat telekomunikasi menyediakan perkhidmatan yang lebih berinovasi, terutama kepada syarikat-syarikat SME? Ya, maksudnya ada kekangan dari segi kualiti ataupun inovasi yang boleh disediakan oleh syarikat-syarikat telekomunikasi. Apa pendapat Yang Berhormat Menteri? Terima kasih Yang Berhormat Lemah Pantai. Silakan Yang Berhormat Menteri. Tan Sri Yang Di-Pertua, pihak DNB telah diberikan mandate supaya dalam pelaksanaan program ini ianya bukan saja lebih viable dari segi teknologi dan juga pada kos yang lebih rendah. Antara inovasi yang diperkenalkan oleh DNB termasuklah pengenalan kaedah multi-operator core network ataupun MOCN yang lazimnya di negara-negara lain biasanya hanya 2 operator berkongsi pada sesuatu apparatus. Saya telah menyaksikan sendiri demonstrasi MOCN yang dijalankan pada beberapa hari yang lalu. Malah negara Malaysia mencatat sebagai negara yang pertama di dunia di mana sistem MOCN dapat dikongsikan sehingga 5 atau 6 MNOs berkongsi satu apparatus. Kebanyakan negara lain setakat ini MOCN hanya digunakan oleh 2, maksimum 3 operators. Tetapi apa yang telah didemonstrasikan kepada saya membuktikan ianya boleh dibuat sampai 5 atau 6 operator pada satu-satu apparatus. Dan ini adalah yang pertama telah diperkenalkan oleh DNB. Itu sebagai satu contoh bagaimana kos akan dapat direndahkan apabila multi-operator core network integration dapat dilaksanakan apabila 5G rollout dilaksanakan mulai pada bulan Disember. Jadi sebenarnya semua kaedah-kaedah ini adalah
antara inovasi yang perlu diperkenalkan oleh DNB. Baik, dalam soal sejauh manakah kos itu per megabit. Sebab itu soal kos melepas kepada kerajaan tak berbangkit. Ini adalah kerana pembiayaan bagi pelaksanaan program 5G ini tidak menggunakan dana kerajaan tetapi dia diatur secara oleh swasta. Dan ia juga tidak menggunakan konsep borong untuk menghalang daripada harga yang terlalu tinggi dibayar oleh pengguna, tetapi dia digunakan dengan cara satu rundingan reference access pricing ni yang sedang dirundingkan dan akan dimediate oleh MCMC. Jadi bukan DNB yang boleh meletakkan harga yang tinggi di-charge kepada MNOs atau MNOs boleh ambil dengan harga yang mereka tetapkan sendiri. Untuk makluman yang berhormat, ROA negotiation ini sedang berjalan dan hanya setelah ROA pricing ini ditetapkan barulah roll out 5G dapat dimeterai dengan kelulusan MCMC. Sehingga kini MCMC belum memberikan kelulusan kepada penetapan harga. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan. Maaf. Padang Serai. Maaf. Seterusnya Yang Berhormat Tuan Anyi Ngau. Silakan. Selamat pagi Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya soalan nombor 5. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Tan Sri Tuan Yang Bertua. Terima kasih kepada Ahli Berhormat daripada Baram atas soalan pada pagi ini. Tan Sri Yang di-Pertua, untuk maklumat yang berhormat daripada Baram, kerajaan amat mengambil berat terhadap kesan pandemik COVID-19 ke atas semua lapisan masyarakat dengan memastikan bantuan tunai langsung yang disediakan disalurkan kepada golongan yang memerlukan B40 dan M40. Oleh itu, kerajaan telah menyediakan beberapa jenis bantuan tunai yang telah ditambah baik sejak tahun lepas lagi, iaitu bantuan sara hidup ataupun dikenali sebagai BSH, bantuan prihatin nasional atau dikenali sebagai BPN, bantuan prihatin rakyat atau dikenali sebagai BPR, dan bantuan khas COVID-19 lebih dikenali sebagai BKC untuk mereka yang layak bagi meringankan kos sara hidup dan beban kewangan semasa. Bagi penerima bantuan tunai langsung tahun 2020 dan 2021 dari negeri Sarawak, terdapat 900,000 penerima berada dalam kategori B40 yang telah menerima bantuan tunai berjumlah RM3.59 bilion. Sementara itu, sejumlah 240,000 penerima pula di dalam kategori M40 telah menerima bantuan tunai sebanyak RM0.29 bilion, dan ini menjadikan keseluruhan bilangan penerima bagi negeri Sarawak berjumlah hampir 1.14 juta penerima dengan peruntukan sebanyak RM3.88 bilion. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Tan Sri dan terima kasih kepada Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya adalah berkenaan dengan kita tahu bahawa pelbagai inisiatif dibuat oleh kerajaan untuk membantu B40 dan BM40 termasuklah prihatin, penjana dan seterusnya. Saya nak tanya, sama ada senarai penerima ini adalah yang kekal, iaitu setiap inisiatif ini dibekalkan ataupun disediakan dengan bantuan. Dan jika berapa jumlah keseluruhan untuk setiap penerima bantuan inisiatif COVID-19 ini. Yang kedua ialah berkenaan dengan senarai yang ditolak ini. Adakah mereka yang ditolak permohonan ataupun rayuan mereka ini yang ditolak, sama ada mereka diberi peluang untuk memohon ataupun untuk merayu kembali? Sebab saya tengok di kawasan pendalaman di mana kemudahan internet tak ada, jadi kementerian yang saya tahu memberi tempoh yang terhad, iaitu mungkin dalam 1 ataupun 2 minggu. Adakah mereka yang ditolak ini diberi laluan untuk memohon semula rayuan mereka ini? Mohon penjelasan dari pihak kementerian. Terima kasih. Terima kasih. Awak Timbalan Menteri. Terima kasih kepada Parlimen Baram atas soalan tambahan. Semua maklumat penerima bagi setiap bantuan tunai langsung ini akan kita rekodkan dan kita gunakan semula bagi program-program lain yang dirancang kerajaan tertakluk kepada syarat kelayakan di samping tempoh permohonan baru serta rayuan yang dibuka
dari semasa ke semasa. Dan pada tahun 2021, permohonan dan rayuan BPR misalnya telah kita buka pada Januari 2021 dan Jun 2021 bagi memastikan tiada keciciran penerima. Untuk tahun 2022, bagi mereka yang masih lagi belum dapat disenaraikan, permohonan dan pengemaskinian maklumat untuk BKM akan diadakan pada 1 hingga 31 Januari 2022 selama 1 bulan. Dan statistik, mungkin saya kongsi juga statistik yang tidak lulus bagi permohonan BPR agak ramai, adalah hampir 2.5 juta permohonan. Dan antara sebab utama permohonan tidak lulus adalah pertamanya pendapatan melebihi syarat kelayakan BPR, itu melebihi RM5,000. Dan kita buat semakan ini berdasarkan data agensi pendapatan seperti KWSP, Pekeso, Bendahari Negeri dan LHDN. Dan keduanya status perkahwinan mereka ini memerlukan pengesahan, dan semakan ini juga berdasarkan data Jabatan Agama Islam Negeri bagi mereka yang Islam dan Jabatan Pendaftaran Negara JPN bagi mereka yang bukan Islam. Dan ketiga ialah pemilikan perniagaan, dan semakan juga kita buat berdasarkan data perniagaan daripada SSM. Dan yang akhir sekali ialah ada di antara mereka ini mempunyai pemilikan kediaman dan kenderaan yang melepasi kemampuan B40. Dan semakan ini kita buat berdasarkan data daripada TNB, SCSB dan ECB bagi pemilikan kediaman dan data JPJ bagi pemilikan kenderaan. Dan penerima yang tidak lulus BPR ini juga kita beri ruang untuk merayu dengan mengemukakan dokumen berkaitan berdasarkan alasan tidak lulus untuk semakan semula oleh LHDM, dan sekiranya mendapati syarat mereka akan juga boleh menerima BPR. Terima kasih. Terima kasih. Ada soalan kedua? Ya, Padang Serai, silakan. Terima kasih Tan Sri yang Dipertua. Saya mohon Kementerian untuk menyatakan berapa ramai golongan B60 dari Parlimen Padang Serai menerima bantuan daripada kerajaan semasa pandemik ini. Boleh beri cara bertulis kalau tak dapat jawab. Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih Tan Sri yang Dipertua. Terima kasih. Terima kasih Ahli Parlimen Padang Serai atas soalan dan jawapan yang diberi sekaligus. Memang saya akan saya belum ada angka tersebut bersama saya, dan insyaAllah saya akan bagi secara bertulis. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Menteri. Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Tuan Wong Tat. Soalan saya soalan nombor 6. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sentiasa berusaha untuk memastikan kurikulum yang digubal relevan dengan keadaan semasa. Untuk makluman ahli yang berhormat, elemen berkaitan dengan perubahan iklim telah diterapkan dalam topik tertentu berkaitan cuaca dan iklim dalam mata pelajaran geografi, sains, sejarah serta reka bentuk teknologi. Dalam mata pelajaran tersebut, murid didedahkan dengan pengetahuan dan kefahaman mengenai cuaca dan iklim. Murid turut diberikan pendidikan melalui kerja lapangan, kajian kes dan aktiviti pembelajaran berasaskan projek. Selain itu, murid turut didedahkan dengan elemen berkaitan perubahan iklim dalam mata pelajaran lain seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pendidikan Islam, pendidikan moral, ekonomi dan pelaksanaan pendidikan sivik dalam 5 mata pelajaran iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, pendidikan Islam dan pendidikan moral. Selain pembelajaran dalam bilik darjah, murid juga didedahkan mengenai perubahan iklim melalui aktiviti pembelajaran luar bilik darjah seperti aktiviti literasi pencerapan cuaca dan iklim. Selain itu, terdapat aktiviti-aktiviti lain yang dilaksanakan melalui kerjasama KPM dengan pelbagai agensi kerajaan seperti Jabatan Alam Sekitar, pihak berkuasa tempatan dan badan bukan kerajaan NGO. Murid turut diberikan pengetahuan berkenaan perubahan iklim menerusi sesi webinar dan ceramah yang disampaikan oleh pihak NGO. Selain daripada itu, bahan bacaan berkaitan perubahan iklim dalam bentuk bahan bercetak dan bahan digital juga diedarkan ke sekolah.
Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, KPM yakin silibus semasa berkaitan perubahan iklim memberikan kefahaman yang meluas dan meningkatkan kesedaran kepada murid di setiap peringkat dari prasekolah sehingga sekolah menengah. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Silakan Wabi. Tuan Yang Di-Pertua, memantangkan pendidikan khasnya apabila ditumpukan pada kanak-kanak dan anak muda merupakan faktor utama dalam menangani perubahan iklim. Adakah pihak kementerian mempunyai perancangan untuk memperkenalkan alam sekitar sebagai satu mata pelajaran teras di semua peringkat sistem pendidikan, iaitu dari tadika hingga ke peringkat pengkajian tinggi? Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat. Atas soalan tambahan, sebagaimana yang saya sebutkan di awal jawapan tadi bahawa silibus ini digubal oleh para penggubal kita dengan melihat keperluan dari masa ke semasa. Tetapi apa yang saya ingin nyatakan di sini bahawa topik yang berkaitan dengan perubahan iklim ini sebenarnya telah pun diserapkan. Sebagaimana saya nyatakan tadi dalam subjek-subjek yang saya sebutkan seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, kemudian pendidikan Islam, pendidikan moral. Kerana apa? Kita akan menjadikan topik-topik tertentu ataupun tema-tema tertentu untuk mereka memahami. Sebagai contoh dalam bahasa Melayu, mereka akan buat karangan dalam topik berkaitan dengan alam sekitar. Tetapi di peringkat prasekolah juga dan sekolah rendah dan even di sekolah menengah, kita telah menyediakan beberapa aktiviti-aktiviti tambahan dan sampingan supaya mereka lebih terdedah kepada keperluan untuk memahami tentang betapa pentingnya kita menjaga alam sekitar dan juga memahami dari segi perubahan iklim itu. Terima kasih. Terima kasih. Tempat. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri yang memberi jawapan tadi. Selain daripada soal silibus seperti yang disebutkan tadi dan juga beberapa aktiviti yang disebut oleh Timbalan Menteri tadi, saya kira aspek lain yang wajar diterapkan sejak di bangku persekolahan adalah pembudayaan kita semula yang sangat terkait dengan perubahan iklim ini. Budaya kita semula ini bukan sahaja terhadap kempen pengasingan sisa pepejal, bahkan juga boleh diterapkan dengan kempen pengasingan minyak masak terpakai yang masih kurang diberi perhatian serta kempen-kempen lain yang menjurus kepada advokasi isu perubahan iklim. Soalan saya, apakah rancangan kementerian untuk menerapkan pembudayaan ini ke seluruh sekolah di bawah KPM sendiri? Terima kasih. Terima kasih. Ya, Saya sangat setuju dengan pandangan ataupun saranan yang daripada Berhormat Tumpat. Memang daripada peringkat prasekolah lagi, untuk makluman yang berhormat, kita telah menerapkan elemen-elemen bagaimana untuk kita menjaga alam sekitar. 3R, reduce, reuse dan recycle juga diterapkan kepada anak-anak daripada peringkat prasekolah lagi. Untuk makluman hal yang berhormat juga, kita juga mengadakan beberapa aktiviti yang melibatkan NGO. Kalau saya boleh sebutkan antaranya ialah yang melibatkan seperti World Wildlife Fund Malaysia, WWF, dan juga Global Environment Center, di mana mereka juga diberikan pendedahan bagaimana untuk mengitar semula tin minuman terpakai, kemudian minyak yang terpakai. Ini semua diberikan pendedahan kepada mereka betapa pentingnya mereka menjaga alam sekitar dan mementingkan alam sekitar daripada peringkat prasekolah lagi dan seterusnya sampai sekolah menengah. Terima kasih. Terima kasih. Tambahan. Ya, terbau. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Timbalan Menteri yang beri jawapan. Macam mana boleh meluaskan pendidikan mengenai perubahan iklim. Bagi pendapat saya, untuk menangani isu ini, dia bukan saja kita tumpu kepada atas sasar pelajar-pelajar sahaja. Dia kena melibatkan semua masyarakat, khususnya orang dewasa dan juga ibu bapa. Kerana anak-anak ni, pelajar-pelajar, pendidikan mereka bermula dari rumah. Jadi adakah Menteri setuju silibus atau aktiviti
untuk mendidikkan pelajar-pelajar, dia mesti melibatkan ibu bapa supaya pelajar-pelajar pun boleh mempengaruhi ibu bapa supaya mereka kesan atau sedar untuk menjaga alam sekitar kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Brau. Di samping silibus, kita juga menyedahkan yang saya kata-kata di dalam pelbagai aktiviti-aktiviti luar bilik darjah Yang Berhormat. Kalau di sekolah itu kita juga menggalakkan para pelajar itu terlibat dengan beberapa penyediaan stesen pembelajaran luar bilik darjah seperti Taman Sains umpamanya. Kita juga galakkan mereka buka taman harba, taman geografi dalam sekitar di sekolah mereka. Ini sekaligus dapat memupuk rasa kecintaan kepada alam sekitar dalam kalangan warga sekolah dan komuniti setempat. Sekaligus mereka juga boleh membawa budaya ini di rumah mereka masing-masing. Saya cukup yakin kita mempunyai pendekatan yang cukup baik dalam perkara ini. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Datuk Seri Hassan bin Arifin. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya kemukakan soalan nombor 7. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Yang Berhormat dan Tan Sri Yang Dipertua. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI mengsasarkan pengeluaran daripada sektor aquaculture pada tahun 2025 adalah sebanyak 630,000 tan metrik. Namun MAFI juga meletakkan satu sasaran yang jelas, iaitulah sumbangan sektor aquaculture ini akan terus diberi tumpuan selari dengan dasar agro makanan negara 2.0 dan plan tindakan dasar sekuriti makanan negara di SMN 2021 hingga 2025. Antara usaha yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh MAFI melalui Jabatan Perikanan DOF untuk pembangunan aquaculture ini ialah yang pertama, memantapkan ladang sinergi melalui pengukuhan projek sedia ada dan penambahan projek atau kawasan yang baharu. Setakat ini sebanyak 3 buah ladang ditambah dengan sistem ternakan baru, iaitu di Pulau Aman, Pulau Pinang, Pulau Pangkor dan juga Pulau Temenggu, Perak. Yang kedua, memperkasakan aset ikan dengan mengekalkan produktiviti sedia ada serta menambah aset-aset baru, dan sehingga kini terdapat 4 buah aset telah dibangunkan, iaitu Pahang dan 1 buah aset di Negeri Sembilan. Yang ketiga, pengukuhan kluster ternakan pembenihan dengan mewujudkan program pembenihan ikan seperti siakap, kerapu, tilapia dan udang laut, serta memberikan khidmat sokongan melalui sistem penyampaian dan khidmat sokongan aquaculture. Yang keempat, mewujudkan program aqua bijou, iaitulah bertujuan untuk memberi sokongan kepada komuniti dan pengusaha ikan hiasan. Bijou ini bahasa Perancis yang bermaksud diamond. Ikan kecil yang bernilai tinggi seperti beta, gufi dan begitu juga udang hiasan. Bagi membolehkan hasil aquaculture dapat diekspor ke luar negara, MAFI telah merangka beberapa strategi seperti berikut. Pertama, pemberian insentif bagi menggalakkan pengusaha aquaculture memberi persijilan MyGAP. Yang kedua, memfokuskan komoditi ternakan aquaculture seperti udang putih, ikan kerapu, ikan siakap, udang harimau dan juga rumpai laut. Yang ketiga, MAFI juga menyediakan kawasan zon industri aquaculture ZIA untuk pelabur-pelabur tempatan. Dan yang keempat, mana-mana pelabur yang melabur
maka kerajaan insya-Allah akan mengeluarkan pengecualian cukai sehingga 100% ke atas pendapatan berkanun perniagaan selama 10 tahun. Yang kelima, kemudahan kredit ataupun pinjaman mudah daripada institusi pembankan. Yang keenam, kerajaan menyediakan peruntukan untuk input ternakan. Yang ketujuh, iaitulah aktiviti promosi daripada pihak kerajaan sendiri. Yang kelapan, galakan dan bantuan bagi peningkatan teknologi tinggi yang akan digunakan, dan yang terakhir adalah teknologi aquaculture melalui penganjuran kursus ternakan ikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Rompin. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Dalam menggalakkan masyarakat luar bandar terlibat dalam sektor aquaculture ini, dua perkara yang harus ditekankan, iaitu pertamanya dari segi packaging ataupun pembungkusan dan promosi ikan talipia ini harus ikan ini harus diberi keutamaan. Umpamanya ikan talipia merah boleh menembusi ekspor sampai keluar negara, tetapi kita dapati industri aquaculture ini sangat rigid dan memerlukan satu proses pengurusan yang cekap, dan inilah yang harus ditekankan kepada pengusaha-pengusaha ikan air tawar, supaya akhirnya nanti aquaculture merupakan industri terpenting seperti di negara Taiwan dan Jepun mengatasi industri ikan laut dalam. Ini yang kita minta kerajaan terus memberi peruntukan yang lebih besar kepada sektor ini di masa akan depan. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Rompin, kekanda saya yang sangat prihatin dengan pengeluaran ikan ternakan air tawar. Ya, memang betul ada negara-negara yang memberi fokus yang baik, dan insya-Allah negara kita MAFI akan berusaha semaksimum mungkin untuk kita memastikan aktiviti yang dilakukan oleh nelayan-nelayan darat ataupun pengusaha-pengusaha berteknologi tinggi aquaculture yang sedang berlaku di dalam negara kita, supaya hasil yang dikeluarkan itu dapat kita ekspor ke luar negara. Dan ada beberapa inisiatif yang saya telah sebutkan tadi, usaha-usaha berterusan yang akan dikemukakan oleh pihak MAFI melalui agensi-agensi LKIM, perikanan dan seumpamanya, agar ikan-ikan yang wujud di dalam negara kita ini dapat kita ekspor, dan dengan sistem packaging yang sedia ada yang dilaksanakan oleh pihak Fama dan agensi-agensi lain, saya kira, dan daripada syarikat-syarikat swasta yang beroperasi yang sangat banyak dalam negara kita, insya-Allah kita akan cuba buat kerjasama antara kerajaan dengan mereka supaya packaging kita ini lebih berkualiti. Sekian, terima kasih. Maaf, sebelah sini. Campaign. Bayan baru sebenarnya saya nampak dulu tadi. Terima kasih Tan Sri Speaker. Bayan baru. Ya. Sebab dia bangun dulu. Ya, terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Timbalan Menteri memberi jawapan yang bagus. Saya nak ingin tanya, kerana rata-rata rakyat Malaysia lebih gemar ikan laut daripada ikan aquaculture. Jadi bagaimana kerajaan mempromosikan supaya rakyat lebih makan ikan aquaculture, supaya apabila ada market, maka penternak dia akan ternak. Dan bagaimana kerajaan, kerana kita tahu bahawa kementerian ada banyak teknologi yang bagus untuk membantu industri aquaculture. Cuma penternak mereka komplain, kata tak ada extension service yang membantu mereka. Ya, mereka tunggu kementerian bantu tetapi tak sampai.
Dan akhirnya adalah access to funding. Apabila kita nak persoalkan tingkatkan teknologi, kita perlukan funding. Bagaimana Agrobank bantu mereka? Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih kepada Yang Berhormat Bayan Baru yang sangat prihatin dengan perkara ini. Terima kasih saya ucapkan. Mafi, insya-Allah kita akan memberi keutamaan yang seiring antara perikanan laut dengan perikanan darat kita. Menyentuh perikanan darat ini, saya kira Yang Berhormat, sekarang ini sudah ada satu perubahan yang sangat ketara. Ramai dalam kalangan masyarakat mula berminat untuk makan ikan daripada darat, ikan kelah dan seumpamanya. Saya kira Tan Sri Speaker pun minat ikan kelah ini, dan saya pun minat lebih daripada ikan laut. Hatta saya rasa Bayan Baru pun, YB pun minat dengan ikan-ikan ini. Jadi di sudut teknologi yang digunakan, memang kita memberi fokus yang sangat ketara akhir-akhir ini, kerana dengan penggunaan teknologi untuk kita menternak ikan di daratan ini sangat-sangat diperlukan. Dan alhamdulillah, apabila teknologi ini dipakai, banyak di Kelantan, di Terengganu, di Marang dipakai, hasil ini meningkat sampai 3 kali ganda. 3 kali ganda penternakan udang, ikan. Jadi terima kasih kepada Bayan Baru yang memberi komen yang sangat membina, dan insya-Allah kita sama-sama bangunkan industri ini. Sekian, terima kasih. Bang Pasu, setuju Tan Sri? Dengar Kubang Pasu sebab dia belum bercakap hari ini. Setuju. Apa? Terima kasih Tan Sri. Soalan saya pendek saja. Antara faktor penting untuk memastikan kejayaan projek penternakan ikan air tawar ni, saya ingat ada 2. Pertamanya ialah benih yang berkualiti, dan keduanya ialah pemakanan yang dapat dikawal harganya. Sama juga dengan peternakan haiwan. Jadi saya nak minta, apakah rancangan yang telah pun dibuat oleh pihak kementerian untuk memastikan bahawa 2 faktor ini, iaitu benih yang berkualiti dan juga pemakanan yang tidak dimainkan harganya, akhirnya akan menyebabkan penternak kita dapat berterusan dalam industri ini dan memberikan satu sumbangan yang baik kepada sektor ini. Terima kasih. Terima kasih. Tan Sri Yang Berhormat, Yang Berhormat Tan Sri Speaker dan kekanda saya Yang Berhormat Kubang Pasu juga prihatin. Antara isu yang dibangkitkan memang menjadi realiti setakat ini dalam negara kita, peningkatan harga makanan ikan dan seumpamanya yang sukar bagi mana-mana pihak untuk menyelesaikan dalam tempoh yang singkat. Itu realitilah, sebab kita bergantung kepada bahan import. Jadi apapun, kerajaan memang bersungguh-sungguh dan kita telah mewujudkan pendekatan-pendekatan tersendiri, antaranya iaitulah mewujudkan jawatan kuasa khas untuk menangani isu-isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat, dan sememangnya penggunaan teknologi dan juga penggunaan bekalan makanan ternakan ini adalah suatu asas untuk para penternak kita mencapai kejayaan di dalam bidang mereka. Memang jaminan daripada Mafi sentiasa prihatin, dan kita insya-Allah mula akan membuka kilang-kilang untuk mengeluarkan produk makanan dalam masa terdekat ini. InsyaAllah kita ada program-program yang seumpama ini, termasuk daripada pucuk pokok lembaga tembakau dan
Kenaf. Sorry. Tak mari. Jadi itu boleh dijadikan makanan ikan dan kita dalam proses mengkaji untuk membina kilang-kilang ini. Terima kasih banyak Yang Berhormat. Sikit ya soalan ini penting juga ni. Tiga tambahan saja. Benih-benih ikan juga salah satu daripada fokus yang diberi oleh pihak kerajaan, dan kajian-kajian kepada benih ini sangat teliti yang dibuat. Yang saya lihat sendiri sangat teliti, dan memang benih ini memainkan peranan yang sangat penting, kerana benih yang baik tempoh dia ni boleh jadi pendek untuk kita jualkan hasil ternakan kita. Tapi benda ini memang di dalam usaha pihak kerajaan. InsyaAllah saya harap semua doa dan semua kita bagi kerjasama. Mudah-mudahan nelayan darat kita akan mendapat kejayaan yang besar. Sikit ya. Sebab satu tadi makan ikan, orang kampung saya suruh tanya ni. Kalau saya tak tanya rasa bersalah juga. Dari soal makanan ini, ada ternakan, kolam ternakan persendirian ni telah pun lama mengeluarkan ikan semilang, ikan keli. Dia menggunakan bahan contohnya buangan daripada daging babi. Adakah Kementerian MAFI mengenal pasti status halal haram ternakan yang di mana bahan makanan ini daripada yang haram lah? Maknanya apa tindakan kementerian dalam soal menentukan halal haramnya ternakan ikan keli contohnya? Terima kasih. Kanda saya dari YB daripada Jempol yang prihatin dengan isu makan ikan dengan babi. Jadi ringkasnya saya ingin nyatakan sekiranya ada perbuatan yang tidak bertanggungjawab ini berlaku, diminta supaya kemukakan kepada pihak Menteri Agama boleh di depan saya, ataupun YB sendiri pergi tutup ladang pun boleh kot. Sebab benda ini terpencil, kes yang sangat terpencil, dan memang kerajaan dalam negara kita ini sangat bertegas dengan isu yang seumpama ini. Dan barangkali ada tempat-tempat yang dibela ikan ini untuk dijual kepada masyarakat bukan Islam. Itu adalah hak mereka, tak ada masalah. Cuma isu dianya membabitkan masyarakat Islam. Jadi insya-Allah KPDHNK pun dia boleh ambil tindakan ini. Sikit lagi boleh? Tak, saya tak benarkan kerana telah ada 3 soalan tambahan tadi. Yang Berhormat, sekarang saya jemput Yang Berhormat Puan Norita binti Sual Tenum. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya nombor 8. Sila Menteri Pengangkutan atau timbalannya menjawab 3 minit. Tan Sri Yang Di-Pertua, untuk makluman Yang Berhormat Tenom, pelaksanaan projek-projek infrastruktur seperti menaik taraf perkhidmatan pengangkutan kereta api bukan saja mampu memberikan keselesaan kepada para penumpang, malah pelbagai kesan pertumbuhan ekonomi di kawasan persekitaran jajaran kereta api. Pada ketika ini, Kementerian Pengangkutan sedang memberikan fokus untuk menyiapkan 2 projek berkeutamaan tinggi bagi menaik taraf infrastruktur untuk menambah baik perkhidmatan pengangkutan kereta api Sabah, iaitu projek penaik tarafan landasan Holo Gilat Tenom dan perolehan 3 set diesel multiple unit DMU dan 6 unit non-powered car. Kedua-dua projek ini dijangka dapat diselesaikan awal tahun 2022. Kerja-kerja tambahan menaik taraf di kawasan Jos Line antara stesen Holo Gilat kilometer 111 ke stesen Tenom kilometer 137.9 bagi Jabatan Kereta Api Negeri Sabah telah diluluskan dalam RMK 11 dengan kos projek
sebanyak RM49.6 juta. Prestasi kemajuan fizikal projek ini telah mencapai 99.5% dan dijangka akan siap sepenuhnya pada tahun ini. Projek ini telah diperuntukkan sejumlah RM2.0 juta bagi tahun 2020 untuk perakuan akaun dan bayaran muktamad. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan, silakan Tenung. Terima kasih Datuk Speaker dan terima kasih juga atas jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya hanya ingin tahu dengan lebih jelas dan lanjut, di manakah peruntukan sebanyak RM50 juta sebenarnya yang diumumkan oleh Menteri Keuangan semasa pembentangan Belanjawan 2020, yaitu bagi menaik taraf landasan kereta api kawasan George Line, termasuk Koligilat dan Pangi. Kerana saya dimaklumkan oleh sumber yang boleh dipercayai bahawa dana naik taraf kereta api Tenom yang dikatakan telah siap 98% ini sebenarnya bersumber daripada dana kerajaan negeri Sabah. Jadi saya mohon dijelaskan di manakah sebenarnya peruntukan itu pergi dan bagaimana ianya telah dibelanjakan dan adakah ianya telah diberikan kepada kerajaan negeri Sabah di bawah tajuk lain ataupun ianya sudah ditarik balik semasa kerajaan PX jatuh. Terima kasih Tenung. Sila Timbalan Menteri. 1 minit. Ya, terima kasih Yang Berhormat di atas soalan tambahan. Seperti yang saya nyatakan tadi, peruntukan yang disediakan sebanyak lebih kurang 50 juta itu telah pun dibelanjakan dan juga seperti yang saya nyatakan tadi, projek tersebut akan dapat disiapkan pada tahun 2022 nanti. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Jadi tadi soalan tambahan kedua, saya teruskan dengan menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Richard Riyad Anak Jaim Serian. Terima kasih Yang Ketua. Soalan Serian, soalan nombor 9. Sila Menteri Kanan, Pendidikan, Tuan Timbalan jawab. 3 minit. Terima kasih Yang Berhormat Serian. Tuan Ketua, Kementerian Pendidikan Malaysia komited dalam menyediakan infrastruktur pendidikan yang selamat dan kondusif untuk kegunaan murid dan warga sekolah di seluruh negara, termasuk di negeri Sarawak. Untuk makluman Yang Berhormat, penetapan projek pembangunan semula atau menaik taraf bangunan sekolah yang daif adalah berdasarkan analisis skor grade impact yang menentukan tahap keadaan komponen fizikal atau fasiliti bangunan di sekolah. Skor ini mempunyai 7 tahap skala. Skala 1 hingga 4 merujuk kepada keadaan bangunan yang masih berfungsi dan selamat digunakan. Manakala skala 5 adalah bangunan yang dilaporkan oleh pihak sekolah sebagai tidak selamat dan memerlukan penyelenggaraan. Skala 6 pula merujuk kepada bangunan yang tidak selamat dengan pengesahan daripada pihak teknikal pejabat pendidikan daerah atau jabatan pendidikan negeri. Sementara skala 7 merujuk kepada bangunan yang tidak selamat dengan pengesahan syur roboh daripada Jabatan Kerja Raya. Untuk makluman Yang Berhormat, bilangan sekolah yang mempunyai bangunan daif berskala 6 dan skala 7 adalah bersifat dinamik dan akan berubah berdasarkan kondisi bangunan dari semasa ke semasa. Keutamaan KPM adalah kepada bangunan yang berada pada skala 6 dan 7 untuk dibina bangunan gantian mengikut keperluan. Pembinaan bangunan gantian ini dilaksanakan secara berfasa melalui peruntukan yang diluluskan oleh agensi pusat bagi setiap rolling plan dalam rancangan Malaysia 5 tahun. Untuk maklumat Yang Berhormat Serian, sepanjang pelaksanaan rancangan Malaysia ke-11 tahun 2016 sehingga 2020 dan rancangan Malaysia ke-12 rolling plan pertama tahun 2021, sebanyak 14 projek menaik taraf dan membangun semula bangunan daif di sekolah telah diluluskan di Parlimen Serian dengan kos berjumlah 72.54 juta ringgit. Sehingga kini 5 projek telah siap. 3 projek berada dalam fasa pembinaan, manakala 6 projek berada dalam fasa prabina.
dengan perbelanjaan keseluruhan berjumlah 16.54 juta ringgit. Sekian dan terima kasih. Soalan tambahan yang pertama, Saudara Serian. Ya, terima kasih Timbalan Menteri. Baru-baru ini sebuah sekolah rendah yang tertua di bahagian Serian dan antara sekolah rendah yang tertua di negeri Sarawak telah diarahkan untuk ditutup. Telah diarahkan untuk ditutup dan telah pun ditutup untuk selama-lamanya. Guru, staf dan juga murid-murid dari sekolah tersebut terpaksa dipindah ke beberapa buah sekolah di sekitar Bandar Serian. Dan sudah tentu ia menyebabkan kesesakan, overloading of students di sekolah-sekolah tersebut. Soalan saya memang jawapan cantik. Terima kasih. Saya harus mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Kementerian Pendidikan kerana telah meluluskan projek pembinaan sebuah sekolah rendah baru yang bakal dinamakan SK Sri Sadong Serian. Soalan saya, apakah status pembinaan projek pembinaan SK Sri Sadong ini? Kerana kita telah menunggu hampir 5 tahun, belum ada apa-apa nampak. Sekian. Terima kasih Serian. Sila Timbalan Menteri 1 minit. Terima kasih yang berhormat Serian soalan tambahan tadi. Dan untuk secara spesifiknya, yang berhormat berkaitan dengan Sekolah Kebangsaan Sri Sadong. Saya cek kalau saya ada datanya. Kalau saya tidak ada datanya, berhormat, nanti saya akan jawab secara bertulis. Tapi amnya kita sentiasa prihatin untuk membantu dan juga mengambil tindakan dan mempercepatkan mana-mana projek yang telah pun diluluskan dengan syarat tanah telah diselesaikan isunya, kemudian apa-apa lagi urusan-urusan teknikal juga dipercepatkan. Jadi kita yang berhormat Datuk, minta maaf mencelah. Tanah semua sudah disediakan dan lembaga Land and Survey Department Sarawak sebenarnya tapak tanah telah pun disediakan dan telah diluluskan oleh State Planning Authority. Okey, nanti saya akan cek dan saya akan jawapan secara bertulis untuk SK Sri Sadong yang berhormat. Baik, terima kasih Timbalan Menteri. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Baling. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Ini berkaitan dengan bukan Sarawak, ini di negeri Melaka. Kalau boleh saya pohon Yang Berhormat Timbalan Menteri buatlah lawatan mengejut dalam masa yang terdekat ini. Sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil Durian Tunggal. Dalam tahun ini untuk makluman Timbalan Menteri 11 bulan. Dalam masa 11 bulan 4 kali air naik setinggi 10 kaki. Sekolah ini telah mempunyai tanah, tapak dah ada untuk pembinaan. Jadi saya dan guru besarnya orang Melayu kita. Walaupun sekolah jenis kebangsaan Tamil, guru besar orang Melayu. Inilah keluarga Malaysia. Jadi saya harap Yang Menteri Timbalan Menteri dapat meneliti perkara ini. Kalau boleh esok pergi buat lawatan mengejut dan syorkan kepada kementerian untuk pembinaan dalam masa yang segera ini. Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Ketua. Baik. Terima kasih Bapak Baling. Saya mengambil maklum tentang maklumat ini. Saya sebenarnya ingin saja melawat banyak sekolah di negeri Melaka pada waktu itu, tetapi oleh kerana dalam kempen pilihan raya ini kita tidak begitu dibenarkanlah. Tidak dibenarkan untuk mengadakan apa-apa program yang melibatkan soal kementerian. Tapi jika ini keadaan yang sangat mendesak, insya-Allah esok atau lusa saya akan lawat. Terima kasih. SPR pun faham nama itu dan niat Timbalan Menteri, bukan nak politik. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Menteri. Timbalan Speaker, soalan tambahan sebelah sini boleh? Selepas election boleh lagi bagus. Soalan tambahan untuk sebelah pembangkang. Sila tambah. Terima kasih. Saya minta Kementerian Pendidikan juga look into satu sekolah di kawasan saya, iaitu Sekolah Menengah Heng Yi yang sekarang telah siap dibina dan telah beroperasi, tetapi kerana dia belum mendapat status independent administration, maksudnya dia masih sekolah cawangan. Jadi pentadbiran itu dia terpaksa menguruskan 2 sekolah, iaitu sekolah Heng Yi di Georgetown dan sekolah Heng Yi di Bayan Lepas. Jadi ada masalah yang sangat besar di mana guru-guru terpaksa bekerja ke sini ke sana, tak boleh
kerja berat lah, ya. Jadi saya mohon supaya kementerian bagi independen, maksudnya separate administration untuk mereka menguruskan sekolah dengan baik. Mohon penjelasan. Terima kasih. Baru. Sila, Perdana Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Bayan Baru. Saya ambil maklum dan saya akan semak dan kita akan berikan maklumat secara bertulis nanti untuk Yang Berhormat, ya. Terima kasih. Pertanyaan jawab biasa seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Sim Zasin, Bayan Baru. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor 10. Sila Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga, Masyarakat jawab atau timbalannya. Sila. 3 minit. Ya, terima kasih Tuan Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Bayan Baru. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat memandang serius berkaitan dengan orang-orang upaya yang terjejas mata pencarian kesan daripada ancaman pandemik COVID-19. Antara inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan adalah dengan menyediakan bantuan kewangan khas OKU di bawah pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih, dan sehingga 14 Oktober 2021 seramai 4,822 orang OKU bekerja yang didapati terjejas pendapatan akibat pandemik COVID-19 telah menerima bantuan keuangan sebanyak bantuan bulanan iaitu RM500 sebulan untuk tempoh 3 bulan. Mereka ini adalah yang dilain daripada penerima bantuan yang biasa. Ini adalah tambahan, ya, bermula daripada September hingga November 2021. Inisiatif ini diambil oleh PWKM bagi membantu OKU yang terjejas akibat pandemik COVID-19 adalah dengan melanjutkan juga kelulusan allowance pekerja OKU, pekerja cacat kepada seramai 92,265 penerima bantuan allowance pekerja cacat tanpa mengira status pekerjaan mereka sama ada masih bekerja ataupun telah hilang pekerjaan. Selain pada itu, inisiatif pemulih juga turut ditawarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Kami sentiasa bekerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia bagi membantu majikan mengekalkan pekerja dan mengawal pengurangan bilangan pekerja yang diberhentikan termasuk juga pekerja OKU. Dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat turut bekerjasama juga melalui PKSU untuk menganjurkan karnival khas untuk OKU di seluruh negara dan untuk memastikan supaya golongan OKU ini mendapat pekerjaan yang sesuai dengan mereka dengan mempromosi faedah dan menggajikan OKU yang ditawarkan oleh kerajaan kepada majikan. Terima kasih Tuan Dipertua. Soalan tambahan sila. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Timbalan Menteri. Saya bangkitkan isu ini demi OKU, golongan OKU daripada Bayan Baru dan juga seluruh negara. Kita tahu bahawa golongan OKU ini selalunya menjadi mangsa pertama apabila berlakunya krisis ekonomi atau sebagainya. Mereka selalunya menjadi the first group to go dari segi pekerjaan mereka. Jadi saya harap daripada 4,822 OKU yang terjejas akibat pandemik ini, bolehkah Kementerian Siasat, adakah sesuatu yang tidak kena bahawa mereka digugurkan daripada pekerjaan adalah disebabkan oleh diskriminasi atau tindakan yang tidak adil kepada mereka, dan bekerjasama dengan kementerian lain untuk membuat siasatan tersebut. Bukan sekadar bagi bantuan RM500 selama 3 bulan. Ya, mereka ni golongan yang sangat perlu dibela. Ya, kalau berlaku ketidakadilan, maka kena siasat, bukan sekadar bagi duit hoping that this thing will go away. Bagi RM500 saja. This is pittance kepada rakyat, tetapi yang akar pokoknya adalah adakah mereka didiskriminasi oleh majikan-majikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Yang Berhormat di atas kepekaan Yang Berhormat terhadap golongan OKU. Mengikut maklumat yang kita perolehi daripada Kementerian Sumber Manusia, bahawa dalam semakan tidak ada golongan OKU yang direkodkan kehilangan pekerjaan. Begitu juga dalam portal My Future Jobs, di mana didapati dalam tempoh Januari hingga September 2021 seramai 600
169 pencari pekerja OKU telah berdaftar dan kita telah melaksanakan pelbagai program yang berhormat termasuk juga iaitu peruntukan 3.8 bilion untuk membantu majikan mengurangkan kos operasi dan dapat dimanfaatkan kepada 2.5 pekerja. Dan di samping itu juga Carnival House OKU yang kita laksanakan dan kita juga melaksanakan program dan aktiviti untuk memastikan program pekerja-pekerja OKU ini untuk dapat mendapat tempat di sektor awam ataupun swasta. Jadi perkara-perkara ini perlu kerjasama daripada semua pihak sebab tanggungjawab tentang kebajikan OKU ini dia merentasi semua kementerian. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan kedua saya jemput Yang Berhormat Tumpat. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Berkait dengan pekerjaan kepada OKU ini, saya ingin mendapatkan penjelasan lanjut kementerian mengenai kewujudan pasukan tugasan khas Special Task Force yang ditubuhkan bagi memantau KPI 1% pengambilan pekerja OKU di peringkat seluruh kementerian dan agensi ketika ini. Apakah inisiatif terkini yang diambil pasukan tugasan khas ini bagi memastikan penyampaian dasar penggajian OKU ini khususnya pada fasa yang sangat kritikal ini? Terima kasih. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Ya, terima kasih Yang Berhormat di atas soalan yang begitu baik yang untuk kita memperkasakan OKU. Setakat ini kita dapati hanya 4 kementerian yang telah mencapai 1% pekerja OKU di kementerian mereka iaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Dan kita dalam berusaha untuk memastikan supaya semua kementerian dan agensi-agensi kerajaan lain untuk memberi ruang dan peluang. Dan setakat ini kita telah berusaha melalui agensi masing-masing untuk mengenal pasti manakah ruang pekerjaan yang sesuai untuk golongan ini. Dan setakat ini kita telah dapat mengumpul 168 perjawatan yang dikenal pasti sesuai untuk dilaksanakan ataupun diisi oleh golongan kurang upaya. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan jawab lisan seterusnya, Hulu Rajang tidak ada dalam Dewan. Saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Sim Chi Keong, Bukit Mertajam. Soalan saya nombor 12, Tuan Speaker. Persilakan Menteri Kewangan Tuan Timbalannya menjawab. 3 minit. Terima kasih Datuk Yang Bertua, terima kasih Ahli Yang Berhormat Bukit Mertajam. Datuk Yang Bertua, untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, hasil kutipan duty excise daripada produk minuman keras dari tahun 2010 sehingga bulan September 2021 adalah sebanyak 20.11 bilion ringgit, iaitu purata kutipan tahunan sebanyak 1.68 bilion ringgit. Kutipan duty excise ini melibatkan semua jenis produk minuman keras yang Saudara, bersua kembali langsung dari Parlimen. Ketika ini Timbalan Menteri Kewangan sedang menjawab soalan mengenai hasil kutipan duty excise bagi minuman keras dari tahun 2010 hingga tahun 2021. Anda boleh terus mengikuti jawapan daripada Timbalan Menteri Kewangan menerusi laman web RTM Klik dan klik RTM Parlimen di sana. Terdahulu, saudara, sebanyak 13 soalan telah pun dijawab oleh Menteri dan juga Timbalan Menteri yang berkaitan. 3 daripadanya pada waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri. Antara yang dimaklumkan ketika sesi MQT adalah kerajaan akan mempermudah proses pemberian bantuan keluarga Malaysia atau BKM kepada golongan berkelayakan seperti yang diumumkan dalam bajet 2022. Menteri Kewangan memaklumkan kerajaan akan terus mempertimbang bantuan BKM kepada mereka yang telah berjaya mendapat bantuan prihatin rakyat sebelum ini. Sementara itu, Dewan turut dimaklumkan bahawa Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM sedang mengambil langkah dalam mewujudkan undang-undang yang lebih tegas untuk mana-mana pihak yang menghina agama Islam atau agama lain menerusi media sosial. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa memaklumkan SKMM juga sedang membuat rujukan bersama Jabatan Peguam Negara bagi proses berkenaan. Ketika sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, Menteri
Menteri Komunikasi dan Multimedia pula memaklumkan mengenai Digital Nasional Berhad DNB sedang melaksanakan perbincangan dengan syarikat telekomunikasi berhubung pelancaran 5G negara di bawah pengawasan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Draft tawaran akses rujukan untuk perkhidmatan borong 5G juga telah dikemukakan kepada SKMM dan juga syarikat telekomunikasi pada September lepas bagi membolehkan mereka berinteraksi dengan DNB dan memberikan maklum balas. Ketika sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, Dewan turut dimaklumkan bahawa kenaikan kadar bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM pada 2021 telah memberi manfaat kepada lebih 403,000 penerima yang melibatkan warga emas, keluarga miskin, OKU dan juga pesakit terlantar. Baik saudara, selesai saja sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Nanti Dewan akan diteruskan dengan sesi penggulungan bagi perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2022 atau Bajet 2022 untuk baki 5 lagi kementerian. Kementerian terlibat adalah Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Kementerian Wilayah Persekutuan KWP, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya serta Kementerian Kewangan. Baik, itu untuk peringkat dasar. Nanti selesai saja sesi penggulungan untuk 5 kementerian tersebut, sesi pengundian untuk meluluskan RUU Perbekalan 2022 akan dilakukan dan jika lulus, Dewan akan diteruskan pula nanti pada minggu hadapan